So PDF dia small f, kalau dia CDF dia capital F. So hati-hatilah penulisan tu. Okay, so kita start dengan 22A. Okay, so dalam dia ada macam-macam lah. First kita draw dulu dia punya kawasan function dia. Kalau kamu dah export tak perlu pun. Okay, kamu tengok dekat PDF dia. 0 hingga 1, dia ada 0 hingga 1, 1 hingga 2. Okay, so dia ada, kalau saya dia akan ada 4 lah. A, B, C, D. Okay, kita label 4 lah. Saya ajar so slow lah sebab CDF ni. Okay. Sekejap. Dan dekat 0 hingga 1, okay, daripada 0 hingga 1 ni, 6/5x. Okay, function yang digunakan lah. So 1 hingga 2, ni tengok dekat sini. Ni kan. Okay. 1 hingga 2, dia guna 6/5 2 tolak x squared. Okay. Lepas tu, otherwise tu selain daripada 0, 1, 1, 2 semua kosong. Semua sini function dia adalah kosong lah. Okay, kamu kena tahu benda ni dululah. So kita akan buat satu-satu bahagian lah. Part A, part B, part C, part D. Okay. So kita akan buat CDF. Okay, sebab ni continuous, so kita akan integrate. So kita akan buat dulu bahagian A adalah dari negatif infinity. Okay, X daripada negatif infinity. Ataupun kamu akan tulis X less than 0 lah. Kamu akan tulis X less than 0 sebab dekat sini dia dah tulis X equal to 0 tu. So X less than 0 lah. Okay, untuk X less than 0, dia punya Fx dia adalah adalah daripada negatif infinity to X. Tapi untuk kawasan A je dulu. Kawasan A, function dia, PDF dia 0 kan. So, 0 lah function dia. So, bila dia 0, awak ganti apa-apa pun, dia tetap 0. Macam tu lah. Okay. Bila awak masukkan apa sahaja ke dalam tu, ke dalam 0, dia tetap 0. So, bahagian B, okay, bahagian B adalah dari 0, okay, sehingga 1. So, awak copy balik je. Ni, saya highlight biru ni, awak copy je. So, make sure sama lah. Okay. So, okay, capital F, sebab kita sedang mencari CDF kan. Okay, tapi walaupun kita hanya cari bahagian B, tapi awak kena tulis dari bahagian A tambah bahagian B. So bahagian A tadi adalah bahagian A lah, jawapan awak 0 kan. So kita akan tulis F0. Maknanya ini sudah merakumi bahagian A lah. Apa, saya skip lah. Okay, dia mesti start daripada negative infinity juga. Sehinggalah 0, which is function dia 0. Okay, baru awak tambah bahagian B. Bahagian B adalah bermula daripada 0 sehingga 1 kan. Tapi kita akan tulis X lah. Yang akhir tu kita akan tulis X sebab kita nak function tu dalam X form. Okay, so function 0 to 1, kawasan B ni adalah 6/5X dx. So, okay. So, untuk bahagian ni, kalau 1 je memang awak tak perlu pun shortcut kan sebenarnya. Tapi kalau dia banyak, untuk bahagian CD nanti awak rasa bermanfaat lah kalau shortcut. So, shortcut dia adalah F0. Okay. Ada setengah orang terus tulis F0 lah. Dia terus ambil yang sebelum tu. And then, barulah awak integrate yang bahagian B ni. So awak integrate, awak akan dapat 6/5
x square over 2. Okay. Kan dia dah ada limit. Kalau dia dah ada limit, tak perlulah letak plus C. Ada juga orang dah ada limit pun letak juga plus C. Janganlah against the concept dia. Kalau dah ada limit, tulis je lah limit. No need to plus C. Okay, lepas tu F0 ni, okay, dia adalah 0 tau. Apapun function, sebab function dia 0 kan. Function, this function dia 0. So F0 function dia 0 jugalah. Masuk apa-apa pun tetap 0. So this one awak, okay, gantilah 6 over 5. Sebab dia memang X kan. Limit dia memang X. So masukkan X ke dalam X, dia tetap X lah. And then 0 tu masukkan ke dalam X. Hati-hati. Okay, 0 over 2. Kita nak tulis pun tak apalah yang 0 ni. Tapi make sure betul lah. Okay, so lastly awak akan dapat 6 over 5. Simplified. 1, 3. So 3 over 5 x square. Okay, itu adalah untuk B punya lah. Okay, sekarang kita nak buat C. Bahagian C. Okay, C adalah dari 1 hingga 2. Okay. Okay, 1 hingga 2. Make sure awak tengoklah betul sama dengan less than, equal that, equal apa semua tu, make sure kena sama lah. Okay. So, sama juga, dia mesti start daripada negative infinity hingga 0. Function dia 0. Lepas tu kita ada bahagian B which is 0 sehingga 1. Which is function dia 6 over 5x dx. And then kita tahu bahagian C dia adalah mesti 1 sehingga 2. Function dia adalah 2 sehingga 2 tu kita akan tulis x lah. Yang akhir tu kita akan tulis x. Kita tak akan tulis 2. Okay. Kenapa? Sebab kita nak function kita ada x. Itulah reason dia. Kalau kita tulis nombor, dia dapat nilai. So kita tak nak lah macam tu. So 6 over 5 2 minus x squared dx. Okay, seperti yang saya cakap tadi, ini shortcut dia ni, yang merah ni. Kan panjang awak kena tulis 2 ni. So memanglah sekarang awak tulis, tapi dalam exam kalau awak tak tulis pun, tak apa, awak terus tulis yang merah ni. So yang ni adalah sama je dengan F. Apa? Awak tengok dekat B. B 0 sampai 1 kan? So dia F1 lah. Ni awak tengok dekat sini ni. Nombor apa kat situ? 1. So F1. Okay. And then tambah, awak kena integrate yang belakang ni lah. So 6 over 5. 2 minus x cube over negative 1. 2 plus 1, 3. Betul kan? Aduh. 1 x. Okay. Lepas tu, okay, F1 ni awak nak ambil mana? Okay. F1 ni dekat sini lah. Ini fx yang merah. Alah, lagging pula. Okay. Ni. Awak gantikan 3/5x ni, gantikan dengan 1 lah. Sebab 3/5x square ni adalah fx. Jadi 3/5 1 square. Sebab dia F1, kalau dia F tu ganti dengan 2 lah. Macam tu lah. Okay, tambah. Selesaikanlah yang ni. So akan dapat 3, 1, 2. Buat dalam bracket dulu. Negatif 2/5
2 tolak X cube. Negatif-negatif jadi positif. 2/5. 2 minus 1 X cube. Okay. Hati-hatilah awak kira benda ni. Sebab dia boleh jadi ni. Okay, ini jadi 3/5 lah. Lepas tu ini negatif 2/5. Okay. Lepas tu ini berapa? 2, 1, 2/5, 2. Okay. 3, 5, 5, 5, 1. 1 minus 2/5. Okay. So ini adalah untuk fx bahagian C lah. Okay. So kita akan buat D last sekali. Okay, bahagian D, this one, the last part. Okay, so kita akan buat D adalah dari 2 sehingga infinity. So, biasa kita akan tulis greater than 2 lah. Greater than 2. Slow betul ni. Okay, greater than 2. Okay. Sama juga, dia mesti bermula dengan negatif infinity. Apa, saya tulis je dulu. Kalau awak nak skip, dia boleh skip. Awak terus boleh tulis yang merah tau. Sampai kosong, function dia kosong. Lepas tu salin je. 0, 1 bahagian B. Dan bahagian C tadi di 1 hingga 2 kan? Tulis. Sebab dia bukan yang terakhir. Okay, lepas tu tambah bahagian D yang last sekali. Which is positive infinity kan. 2 sehingga positive infinity kita akan tulis X lah. Kita tak akan tulis positive infinity. Function dia 0. Kita dah cakap atas tadi tu. Dekat garisan tadi kita cakap dia 0 kan. Macam mana kita tahu? Sebab function cakap otherwise. Dekat soalan. Okay. So yang merah ni. Merah ni panjang kan kamu tengok. So inilah yang kamu boleh skip. Okay. So yang merah ni sebenarnya dia adalah F2. Tengok yang sini. Nilai akhir dia. F2. So ini adalah kamu refer pada yang sebelum dia. Sebab kumulatif kan, dia makin bertambah ke hadapan. Itu yang merah. So kalau kamu tak nak tulis yang petak, yang dalam petak merah ni, tak perlulah, terus tulis F2. Tambah yang hujung belakang, bahagian D. So tambah 0 lah. Kan? Sebab apa-apa function letak je masuk dalam 0. Function 0 letak X dalam 0 pun tetap 0. So kamu kira. So F2 ni, 1 tolak. Memang kamu tahu dah dia punya jawapan dia 1. Okey, kamu gantikan X tu dengan 2. Dengan 2. Okay, so 2 tolak 2 kosong lah. So everything will be 0 here. So tinggallah 1. Which is betul lah. The final part tu will be equal to 1. Sebab kumulatif kan dia akan bermula dengan 0 dan berakhir dengan 1. Dan semua benda ni adalah probability kan. So obviously 0 and 1 je lah. Okay. Okay. Nampak. Ada soalan ke? Mungkin kamu dah buat soalan ni tapi kamu boleh dengar balik ke apa penerangan tu. Ada setengah orang tu dia buat walaupun faham sikit. Ada soalan ke? Entah nak tanya apa belum, ke? Tak dah, Miss. Boleh lah kan? Okay. So macam tu lah penerangan dia. One by one. Okay. Itu soalan A. And then soalan 22 ya bagi yang baru tu. Okay. So kita tengok 22B. Okay, 22B. Sekejap saling soalan. Okay. Yang pertama, dia suruh cari P. Okay, saya terlupa satu benda. Okay. So, selepas kita buat ABCD tu, always terlupa. Kita kena tulis lah dalam bentuk dia punya ni. This one. Wajib. Saya yang selalu tulis.
Okay. So dia mesti bermula dengan 0. Okay, bahagian A. So dia adalah bahagian A sini, bahagian B, bahagian C, bahagian D. Awak tulislah. Ikut jawapan bahagian A, B, C, D yang awak telah kira tadi itulah. So A awak 0, B awak adalah 3 over 5 of X squared. C kamu adalah 1 minus 2 over 5. Okay, last one 1. So ini adalah daripada X less than 0. Ini adalah 0 to 1. Ini adalah 1 to 2. Dan lastly adalah greater than 2. Ini wajib tulis lah. Tak tulis ni tak dapat jawapan walaupun awak tak dapat markah akhir walaupun awak kira panjang-panjang. Sebab itulah yang pengiraan tadi tu awak boleh shortcut je. Tak perlu nak detail sangat. Tapi kamu janganlah di shortcut tu sampai dalam assignment tu. Shortcut sampai saya tak tahu datang dari mana jawapan kamu. Tiba-tiba muncul. Okay, tengok B. B1, B 0.5. Saya dah mark UPS tu. Ada apa-apa feedback bagi tahu. Okay, so dia nak probability 0.5 sehingga 1.5. So kita dah ada FX kan? Soalan A tu kita dah cari CDF. So kita dah ada CDF. Kita guna teruslah CDF. So dia adalah F 1.5 tolak F 0.5 kan? Okay, guna terus je lah CDF sebab dah ada maklumat CDF. Okay, so 1.5 adalah di bahagian C. Okay, so we are using the function here. Okay, 1.5. 0.5 bahagian B lah. Okay, so F 1.5 adalah 1 minus 2 over 5. 2 minus 1.5. Square ke cube ni? Aku salah tulis. Cube. Cube. Okay. So, kalau dia melibatkan banyak sangat minus, buat bracket betul-betul lah. 0.5 adalah 3 over 5. 0.5 squared. Okay. So, awak kira lah. Dapatlah jawapan dia berapa. Okay, 2 minus 1.5. Cube. Darab 2 over 5. 1 minus answer. So, ini awak dapat 19 over 20. Tolak dengan 0.5 squared. Times 3 divided by 5. So, ini awak dapat 3 over 20. So, it's 16 over 20. Which is 4 over 5. Okay. Okay, that one. So, yang kedua, okay, dua Romain adalah P X greater than 1.5. Nama tak mengajar, membosankan betul. Okay, so this one, the greater than 1.5. So, okay, 1 minus P X less than, which is sama juga 1 minus F 1.5. Kan? Tanya kamu pula. Betul tak tu?
So 1.5 tadi 1 minus 1 minus 2 over 5. Ini kamu dah kira tadi which is 19 over 20. So which is akan jadi 1 over 20. Kalau kamu nampak kan saya tadi saya tak terus tulis 19/20. Saya masih lagi salin this one. Boleh je salin, cuma kadang-kadang saya risaulah kalau terus salin biru ni. Takut hilang satu markah. So to be safe, kamu salin je lah balik this one. F 1.5 kan. Okay, so lastly C, median. Median. Okay, so median kita tahu bahawa FM equal to 0.5. Okay. Kita nak cari FM 0.5. Kita bukan nak cari M equal to 0.5. So kalau kita tengok balik dekat sini. Okay. M akan berada di kawasan function ni. Okay. So kita nak cari M, dia berada di mana lah. Sama di bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D. Yes. Ni bukan. Ni di bahagian ni. Okay, M. Okay, so dia kata FM sama dengan 0.5. So 0.5 dekat sini. So 0.5 ini kita nak tengok dia berada di mana lah. Sebab kalau A 0 kan, kalau D 1. So 0.5 sama ada di B atau di C lah. And then bila kita dah tahu sama ada di B atau di C, barulah kita cari M dia berapa. Macam tu lah. Okay. Okay, untuk bahagian B. Okay, bahagian B. So kalau dia 0 to 1 kan? 0 to 1. Okay, let's say kalau F0. Okay, kalau F0 awak dah tahulah memang dia akan 0 kan? Kalau F1 kita akan dapat 3/5, betul? 3/5 ni adalah berapa? 0.6 lah. 0.6. Okay, 3/5 0.6. So kita tahu bahawa dekat bahagian B ni, okay, dekat bahagian B, X dia daripada 0 to 1 kan? Okay, X dia daripada 0 sehinggalah 1. So dia punya nilai cumulative distribution function CDF dia adalah bermula daripada 0 sehingga 0.6. Tapi kita nak berapa? Median 0.5 kan? So mestilah 0.5 between 0 to 0.6 kan? So 0.5 adalah berada di tengah-tengah. Okay, berada di tengah-tengah. Jadi, so dia adalah di bahagian B lah. 0.5 tu berada di bahagian B. Okay. Tapi sekarang kita nak tahulah apakah nilai M dia tu. M dia tu X berapa lah? X sama dengan berapa? Kalau X sama dengan 0, dia 0. Kalau X sama dengan 1, dia 0.6. So 0.5 berapa X? So kita letaklah ni 3/5. Kan sini M. Kalau situ M, kita ganti M lah. Kan X kan? Kita gantilah dengan M. Okay, sama dengan 0.5. Selesaikanlah macam biasa. Five over 6. Sini 5, sini 6. Tak payahlah. 5 over 6. 5 over 6. 5 over 6. Tapi dia square. Tapi dia square kan? So awak kena ada plus minus 5 over 6 square root.
Okay, so 5/6 square root ni tulislah dalam bentuk desimal sebab kamu tak tahu kalau dalam fraction. So dia adalah 0.9. 0.9, 0.8 kan? Oh ya, Miss. Kan 0.833 kan? Okay. So dia more or less dia sama ada plus or minus. Tapi kamu tengok balik dekat bahagian B. Okay, dekat bahagian B ni kan dia punya X adalah daripada 0 sehingga 1 je. Tak ada negatif kan? So that's why kamu reject negatif 0.833. So therefore, kamu buat therefore 3 titik M equal to positif lah Miss, 0.833. 0.9. 0.9. Ya. Saya guna calculator ni. Calculator salah ke? 0.913. Kan 5 bahagi 6 kan? Saya guna calculator ni. Calculator saya salah ke? Kan Miss pakai square root. Oh, square root kan? Allah. Lupa pula. Okay, good. Okay. 0.93. Okay. 913. Okay. Okay, so dia positif lah. 0.913. Tapi kena bagi tahulah alasan dia juga sikit. Since M adalah between 1 hingga 0. Macam mana kamu tahu M tu between 0 to 1? Depends here. B punya apa panggil tu? Limit dia. X dia tu. Daripada 0 to 1 je kan? So M mestilah dalam range tersebut sahaja. That's why lah kita ambil yang positif. Negatif tu kita reject. Okay, cara jawab soalan reject ni baik kali jugalah saya nasihat. Kan soalan minta kan find median, sila jawab soalan. Jadi final answer kamu mestilah bercerita tentang apakah jawapan pilihan kamu. Median. So kamu cakaplah statement akhir ni mesti macam ni. Ibaratnya macam ni lah. Jadi median dia 0.913 macam tu. Jangan kamu cakap ada setengah kan kamu tulis yang reject. Kamu tak cakap jawapan apa. Kamu tulis negative 0.913 is rejected. Kamu tinggal macam tu. Tapi kamu tak cakap apakah jawapan dia. So salah lah. So kamu kena mention apa jawapan dia akhir dia. Sebab soalan minta apa jawapan median. Bukan soalan minta apakah jawapan yang perlu di reject. So baca betul-betul soalan. Kadang-kadang hilang kamu sebab kamu tak faham kehendak soalan. Bukan tak reti jawab. Itulah. Okay. Okay. Oh, first time saya tulis cantik. Okay. Ada betul-betul. Betul ni tak ada apa nak tanya. Kalau tak tanya je. Oh ya, Miss, ni saya mau tanya. Kalau yang F kecil tu kan, Miss? PDF? Dia, ya, PDF. Kita, PDF. yang tu baru kita cari limit kan. Integrate dia. Pakai limit untuk integrate dia. Untuk apa? Untuk selesaikan apa? Untuk selesaikan kalau dia tarik. Kalau dia tanya apa, cari nilai apa. So kita integrate dulu bahkan. Oh, macam dia cari P, X greater than 1 macam tu. Ya. Kalau dia bagi F besar, kita tak payahlah kan terus isi. Terus macam buat. Okay, kita terus je masukkan saja nilai itu je lah. Tak perlu dah lah integrate. Orang lain? Okay. Jangan segan-segan lah. Saya pun penat dah nak segan. Saya dekat rumah ni. Kalau kat depan awak takut juga saya tengok. Tanya je apa-apa. Okay. So macam tu lah. Okay ni daripada. Okay yang CDF ni faham PDF ke CDF? Untuk continuous lah. Dalam discrete pun ada PDF, CDF, so jangan tertukar. Okay. So kita tengok 23 ni. Kejap. Nak move dia ke bawah sikit. Space.
Okay. Siapa dah rasa okay tu, okay lah. Siapa yang nak dengar explanation lagi boleh stay. So 23 ni, the time for patients to experience complication in a week after heart surgery is a continuous random variable, okay, with probability density function given that, okay. So soalan yang pertama dia tanya, show that. So please lah kalau baca soalan, biasa student tertinggal soalan ni, dia terus kepada AB. Jawablah juga. So show that. Okay, soalan show that ni dalam chapter 9. Soalan pertama lah kalau perasan lah, kalau dah buat latihan daripada awal. Dia biasanya kita akan guna maklumat yang total tu. Total equal to 1. Tak kisahlah dalam discrete ke, dalam continuous ke, dua-dua menggunakan konsep yang ni. Kalau awak lupa ni memang awak lupa, tak dapat fikirlah apa. Cuma beza dia formula dia lah. Saya dah cakap mengenai formula dia. Kalau continuous formula dia lain. Kalau dalam discrete formula dia lain. Tapi everything tambah. Kalau continuous kena integrate dulu. Okay, show that A equal to 0. Okay, so kita akan guna konsep total equal to 1 untuk show that A equal to 0. So, total equal to 1. So total dia dari mana ke mana? Negative infinity to infinity. Tetapi dia hanya ada nilai pada 0 to 1. So kita boleh skip lah. Kurang daripada kosong, besar daripada 1. Kita, ni apa ni? Okay. Dia adalah daripada 0 to 1. Function dia adalah A, 1 minus X. Dx equal to 1. Okay, and then awak integrate, awak akan dapat A 1 minus X squared negative 1 2. Okay, ada limit dia adalah 0, 1 sama dengan 1. Dan awak selesaikan macam biasa, masukkan 1 minus 1 squared negative 2 minus, letak bracket lah kalau ni. Negative 2 go to 1. So awak dapat this one akan jadi 0. The first one jadi 0. 1 minus 1, 0. So second one dia akan jadi plus A over 2 equal to 1. So lastly A equal to 2 lah. Shown. Okay. So hence, bila hence awak kena gunalah nilai A awak 2 tadi tu. Okay. Untuk hence satu lagi tips dia adalah apa-apa soalan hence yang kamu, jawapan kamu kan, saya tahu kamu dah tahu dah kena guna balik jawapan kamu tu. Kamu guna sebiji tau, jangan modify lagi. Salin dulu and then baru awak modify untuk buat pengiraan seterusnya. Apa yang jawapan tu. Based on assignment kamu lah ni. So A, soalan cumulative distribution function. So A dia nak cari. So A, okay. So kita tengok dia ada berapa bahagian. Kita tahu dia 0 to 1. Itu je kan. So dia ada 3 lah, A, B, C. Sorry. Sini A, sini B, sini C. Saya guna A, B, C lah. Senang macam tu. Sini 0. Sini 0 sebab dia sebut otherwise. 0 to 1 sahaja yang ada. But you know A is to, apa saya buat ni? Silap. 1 minus X. Okay, that's the function for B, 0 to 1. Sama macam tadi awak buat. First awak akan buat A, which is X less than 0. Okay, bosan sikit lah yang ni. So F, X dia, guna huruf capital F, small f dengan betul lah.
Tak nak peningkan diri sendiri. The first step ni, yang ni, sangat penting. Awak tak buat first step ni, tak ada markah. Okay, tak ada markah yang pertama. So nanti awak takkan dapat markah full lah. So this one, malas macam mana? Buat. Okay, yang lain boleh shortcut. So B, 0 to 1 kan. So fx dia, okay, saya shortcut kan. So awak akan ambil f0 tambah dengan 0 to x. Function dia adalah 2, 1 minus x dx. So awak akan dapat ini 0, terus tulis. So awak boleh simplify yang ni. 2, 1 minus x squared over 2 negative 1, 0 x. So 0 tu tak payahlah dah tulis. So ganti dengan ni. 1 minus x squared negative 2 tolak dengan 2, 1 tolak 0 squared negative 2. Okay, ini negative 2 cancel off, tinggal negative 1 minus x squared plus cancel, tinggal 1 plus 1. So cantik dia 1 minus x squared. Jangan pula awak tengok 1 minus 1 tu awak nak 1 minus 1. Okay, you can expand or you can leave it like that. Okay, so that's the B. So untuk C adalah dari x greater than 1. Greater than 1. Sama juga dia mesti dari negative infinity, tapi kita shortcut yang merah tadi tu. So dia jadi F1 tambah 1 to infinity, which is x. Function dia 0. So 1 minus 1. X sekarang ni 1. So 1 squared tambah 0. So dapatlah 1. Dan dah siap ni, awak wajib tulis macam ni. Okay, awak kena tulis lah A, B, C kan. A, B, C ni tak payahlah tulis lah exam. Saya cuma nak bagi tahu pada awak jawapan pada A, B, C tu lah perlu ditulis tu. So A tadi 0, C 1. Ini adalah 1 minus x squared. Ini for x less than 0. Ini for 0 to 1. Ini greater than 1. Okay, jawapan akhir ni mesti adalah untuk secure full marks. Tapi soalan cakap, calculate, find the cumulative and estimate its median. Okay, median kita buat lagi sekali. Dia suruh cari median. Okay, we know that FM equal to 0.5. Kalau awak tengok kat sini, kita ada 3 bahagian je A, B, C. A is 0, C adalah 1. So obviously 0.5 in between B. Di bahagian B. So kita tahu equation tu. So kita terus ambil 1 minus X tu ganti dengan M. Okay, dapatlah. And then awak selesaikan seperti biasalah sehingga awak dapat nilai M. So awak akan dapat 1. Okay, saya buat pengiraan dia. Okay, plus minus 0.5. So M adalah 1 minus. Okay, dia akan jadi. Tak apalah, saya tulis dulu. Jap. J plus akan jadi minus kan? Minus plus. Okay, kalau kamu complicated, kamu buatlah 1 by 1. Pecahkan kepada 2 lah. So end up-nya dia akan jadi 1 plus minus. Dia tetap plus minus lah. Cuma dia sama ada minus ke atas atau plus ke bawah macam tu lah. Jadi kamu ada 2 nilai. So kamu asingkan 1 plus 0.5 ni berapa? Dari cari dalam decimal places. Okay. 0.5 square root
1 plus x. Okay, dalam desimal lah 1.707. Satu lagi 0.5 square root 1 minus that. Ini 0.293. Okay. So kalau kamu tengok nilai dia, dan nilai dia mestilah between 0 to 1. So which is this one lah. So kamu akan reject that one. So kamu tulis conclusion, therefore M equal to 0.293, ataupun kamu nak guna exact value 1 minus square root 0.5 since M between 0 to 1. Okay dah tu. So dia faham dah tu, rejected tu. So final answer awak tu kena bagi tahulah sebab soalan tanya median. Ingat. Okay, aku berapa dah? 98. Okay. Untuk median. Soalan exam dia senang-senang gitu je lah. Tapi kena berfikir sebelum jawab je lah. Mean and variance. Allah, mean pula. Okay, mean. Buat kat bawah lah. Okay, mean. Kamu tahu kan macam ni. Sekejap. Tengok formula yang kita salah. Okay. Untuk mean dia guna CDF, guna PDF. Which is formula dia adalah fx kan. Okay, macam tu. Okay. So kamu ada dua je. 0 dengan A 1 minus X. So kalau 0, kamu buat apa-apa pun dia tetap 0. Tak ada masalah. So kamu start daripada 0 to 1 X. Fx kamu adalah 2 1 minus X. Okay, function ni. Takut kamu keliru dari mana datang ni. A tu 2 kan, kita dah ganti nilai dia. So integrate lah. Integrate ni lah. Kalau rasa tak ingat nak integrate, ada X ke depan tu, expand lah dulu. So dia 2 minus 2X. Okay, so dia ada 2X minus 2X squared. Oh, 2 tu boleh juga bawa keluar, tak nak pun tak apa. Tapi sebabkan macam tu dah, tak payahlah. Okay. 01. Selesaikanlah. Sini akan jadi, masukkan 1. Setelah awak integrate, awak kena show tahu substitution tu. Saya dah banyak kali cakap. Tapi ada juga yang tak buat, which is awak merisikokan diri awak untuk hilang markah lah. So dia 1 tolak 2/3. So 1/3 lah. So EX dia adalah 1/3. Dia nak mean and variance. So variance. So dia adalah EX square minus EX square. Formula ni ada je dekat depan tu. Kamu jangan lupa lah. Okay. Yang biru. Yang ni tak ada masalah. Kita dah cari dah. Okay, kita dah cari. So kita kena cari yang X square ni. So saya tulis kat bawah EX square. Sama je, cuma dia punya ni adalah X square lah. Itu sajalah.
Dia boleh shortcut lah mana-mana tu sebab kamu dah buat dah EX. X square kan. So bila kamu expand, tulislah dulu function dia tu. Dapat markah juga. Okay, lepas tu expand jadi 2x square. 2x square minus 2x cube. That one. And then integrate 2x cube over 3 minus 2x to the 4 over 4. Syok seorang dah saya ni. Senyap ni kamu ni. So ganti. Okay. Dan ni boleh simplify jadi 1/2. Kosong. Okay. So 2 over 3, 2 over... Boleh je tekan kalkulator kamu tapi saya... Macam ni lah saya. 2 over 3 minus 1 over 2. 2 over 3 minus 1 over 2. 1 over 6. Hopefully betul lah saya kira tu. Trauma asyik-asyik salah je buat. Okay, 1 over 6. So ini adalah E X square. Okay, so we have 1 over 6 here. And for the EX, we have 1 over 3. Negative 1. Negative 1 over 6. Betul ke ni negatif ni? Yang EX square. Dia yang saya rasa lah. Dia boleh je. Saya ingat apa benda yang tak boleh lah. Tak boleh negatif. Okay. So macam itulah. And then lastly, they calculate the variance ni. Basically, bila kamu dah ada variance X, and then baru kamu akan cari variance 3 minus 2X lah. Menggunakan formula dia. Mana-mana dah saya. Variance. Variance apa? 3 minus 2. Awak jangan tertukar formula variance dengan mean. Dia lain sikit. Kalau variance dia macam ni kan. 3 negative 2 square. Negative 2 VRX. Bukan square kan? Yelah square. Kurungan negatif. Square. Variance ke? Negative 2. Negative 2. Yang macam ni kan? Okay. Bila dia negative 2, make sure awak bracket dengan negative 2 tau. Ada setengah buat macam ni. Salah. Yang betul dia ini letak bracket. Okay. So dia adalah 4 lah. 4 variant X tadi negative 1 over 6. Jadi negative 2 over 3. Jalan kerja pun macam ni lah. Lain berjawapan. Itulah saya terfikir tadi sebab negatif. Sebab seingat saya ada yang benda tak boleh negatif. Tak apa. Cek balik je. Konsep dia sama. Cuma ni perkiraan ni je kot. 2x square minus 2x cube. Okay. 2x cube over cube. Minus 2x4 over 4. 1, 2 over 3 minus 1 over 2. Apa iya? 01 kan? 2, 1, 2 minus 2x. 2x square. Oh ya, Miss. Ke Miss tidak? Apa? Yang EX tu kan? Tahu. Tahu. Ya, betul dah. Ya. Betul. 1 over 3